Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani Stadium RTM pagi ini bersama saya Syairul Islam. Aksi unggul atlet berpengalaman negara Wong Weng Sun dalam acara cangkuan lelaki telah menghadiahkan emas pertama buat kem negara dalam kejohanan wushu dunia di Texas, Amerika Syarikat. Ia diraih selepas Weng Sun mengutip 9.826 mata untuk muncul juara. Kejayaan itu sekaligus mengubati kekecewaan atlet berusia 31 tahun itu yang sekadar meraih perak acara sama pada edisi 2019 di Shanghai, China. Seorang lagi atlet negara yang beraksi dalam acara sama, Clementine, meraih gangsa di belakang pemenang perak dari Indonesia. Sementara itu, 3 pingat perak disumbangkan Loh Ying Ting dalam acara cangkuan wanita, Clementine Daushu lelaki dan Sydney Ching Tai Jijian wanita. Bekas juara dunia Nanda wanita 2019 Tan Cheong Min pula sekadar meraih pingat gangsa dalam acara Nangun wanita. Atlet negara akan meneruskan saingan dalam 10 acara lagi hari ini. Baik, ini perkembangan kejohanan badminton Petronas Malaysia International Challenge 2023. Aksi yang berlangsung di Arena Badminton Perak menyaksikan hanya satu kejuaraan berjaya dirangkul skuad negara, menerusi pasangan beregu campuran daripada 4 wakil yang beraksi di pentas final. Pasangan Hu Pangron Cheng Su Yin hanya memerlukan 36 minit untuk menewaskan pasangan Taiwan Lin Yu Chie Su Yin Hui 21-17, 21-19 untuk bergelar juara. Pada aksi final ketiga menyaksikan pasangan beregu wanita negara Eng Ki Chuan Yap Yi terpaksa berputih mata selepas tewas kepada pasangan Taiwan Lin Chih Chun Sung Yu Suan 11-21, 18-21 dalam tempoh 38 minit. Sementara itu, acara persorangan wanita menyaksikan wakil Malaysia Wong Ling Ching tewas kepada pemain Jepun Miho Kayama 21-23, 16-21 dalam 47 minit. Dalam acara perseorangan lelaki pula menyaksikan wakil Jepun Minoru Koga menewaskan rakan senegara Takuma Kawamoto dengan keputusan 21-17, 10-21, 21-11 dalam masa 60 minit. Manakala pasangan beregu lelaki negara Muhammad Fazrik Muhammad Razif Wong Vincent turut kecundang pada perlawanan akhir selepas tewas kepada wakil Jepun Takuto Ino Masayuki Onodera 16-21, 21-18, 15-21. Para pemain Harimau Melaya kekal fokus menjelang perlawanan kedua kumpulan menentang Taiwan esok. Pemain pertahanan kebangsaan Dion Cools berkata mereka tidak beraksi sambil lewa meskipun ranking negara lebih tinggi daripada pasukan lawan. First of all, be respectful to them. I think can't be an easy game that we're thinking we're going to be easy winning there. It's an away game, so you never know what can happen over there. But yeah, it's true. I think they are really a quite solid team. Saw some clips already from them, so it will not be an easy game. But if we do our jobs well and everything what we can, I'm pretty sure we can beat them. Cools memainkan watak penting ketika berdepan Kyrgyzstan apabila dua jaringannya membantu Malaysia untuk melakar kemenangan dramatik di Bukit Jalil. Sementara itu, pemain pertahanan kiri Daniel Ting mahu memberikan prestasi terbaik jika dipilih dalam kesebelasan utama. I'll always want to play, but for me, particularly with the national team, we're all together as one team. So if it's me that's playing, of course I'm happy. If Corbyn's playing, of course I'm happy too. As long as we get the results. Beliau masuk sebagai pemain gantian pada separuh masa kedua menggantikan Corbyn Ong ketika menentang Kyrgyzstan. Harimau Melaya memulakan kempen kelayakan dengan bergaya selepas mengalahkan pasukan pada kedudukan lebih tinggi Kyrgyzstan 4-3 pada perlawanan pembukaan kumpulan D yang penuh dramatik di Stadium Nasional Bukit Jalil Khamis lalu.
Reaksi sama turut dikongsi Corbin Ong. Baginya, pencarian 3 mata penuh adalah fokus utama dalam 90 minit pertembungan malam esok bagi memudahkan laluan mereka ke pusingan seterusnya. Tambahnya, rekod pertemuan sebelum ini bukanlah kerisauan tetapi harus waspada ketika berada di gelanggang lawan. Performance in the last match, try to get 3 points again, continue the good momentum. So looking forward now, going to go into good video sessions and get good analysis and get ready for the match. Dalam 5 aksi terakhir sejak tahun 2000, Taiwan mencatatkan 3 kemenangan di gelanggang sendiri dan tewas 2 kali ketika berkunjung ke Malaysia. Biarpun berdepan kritikan daripada penyokong, penjaga gol skuad Harimau Melaya Ahmad Shihan Hazmi Mohamad tetap fokus untuk memberikan aksi terbaik di atas padang. Menurut Shihan, sebagai pemain dia harus bersedia menghadapi apa sahaja situasi. Apa yang penting katanya, mereka tidak boleh hilang fokus untuk memburu 3 mata berdepan Taiwan Selasa ini. Kita yang paling penting sekali adalah untuk mengutip poin. Away ke home ke, yang paling penting kita kena kutip poin, 3 poin yang paling penting untuk kedudukan kita. Shihan menerima kritikan daripada penyokong selepas dibolosi 3 kali pada aksi menentang Kyrgyzstan Khamis lepas yang menyaksikan Malaysia menang 4-3. Beliau ditemui di KLIA sebelum skuad Harimau Melaya berlepas ke Taiwan bagi meneruskan kempen pusingan kedua kelaikan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027 di Stadium Perbandaran Taipei Selasa ini. Majlis Sukan Negeri Melaka dan Persatuan-Persatuan Sukan di Melaka perlu sentiasa komited dan proaktif dalam membangunkan sukan di negeri itu. Ini kerana industri sukan memainkan peranan bagi membantu Melaka menjadi sebuah negeri yang berdaya saing dari segi sosioekonomi standing negara maju lain. Kerana itu, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof mahu pelbagai kejohanan dan aktiviti sukan terus diadakan di negeri itu, khususnya pada Tahun Melaut Melaka 2024 nanti. Saya mengambil kesempatan ini menyeru kepada Majlis Sukan Negeri Melaka selaku tonggak utama dalam industri sukan negeri ini hendaklah sentiasa komited dan mengorak langkah yang proaktif khususnya perihal pembangunan sukan di negeri Melaka dengan lebih terancang agar para atlet dan pasukan mendapat latihan dan kemudahan dan lebih berkeyakinan untuk setanding dengan kuasa-kuasa besar sukan yang lain. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Sukan Negeri Melaka kali ke-38 tahun 2021-2022 di Ayakeroh. Pada majlis itu turut disampaikan hadiah insentif kemenangan berjumlah RM23,000 kepada atlet badminton Aaron Chia atas kemenangan pingat gangsa di kejohanan badminton dunia Copenhagen, Denmark dan Tamasya Sukan Asia Hangzhou, China. Baik, ini perkembangan kejohanan olahraga IPT 2023. Atlet pecut Universiti Putra Malaysia UPM, Jonathan Nyipa, menebus kekecewaan tahun lalu apabila dinobatkan selaku Raja Pecut selepas memenangi pingat emas acara 100 meter lelaki. Pelari kebangsaan itu mencatat masa terpantas dengan catatan 10.66 saat pada aksi final di Arena Universiti Melaya. Menurut Jonathan, musim ini sasarannya adalah untuk memperbaharui catatan terbaik 10.51 saat, namun gagal dicapai atas kepadatan jadual kejohanan sebelum ini. Untuk catatan mungkin sebab season ni terlalu panjang buat saya. So grand final pun dibuat akhir tahun, tidak macam sebelum ni. Sebelum ni kita tengok sebelum ni rekod yang saya buat pun dalam varsity yang awal-awal, bukan yang hujung-hujung. So untuk target peak dekat varsity dekat hujung tahun memang bagi saya untuk mencabar sikit lah. So sepatutnya sekarang ni masa untuk foundation balik, nak fokus untuk tahun depan. Tapi sebab ada varsity grand final, so masa panjangkan balik season untuk fokus untuk maintain timing untuk game ni lah. Saudara, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Sekian Stadium RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.